Hai kelas, hari ini kita akan sambung lihat 8.3 iaitu usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. Kalau minggu lepas kita telah tengok bagaimanakah Raja Melayu. Hari ini kita akan fokus kepada pembesar Melayu. Seperti kita tahu, pembesar Melayu ni mereka bergandengan dengan pemerintah negeri. Pemerintah negeri adalah Raja Melayu lah dalam proses pembangunan dan pemodenan demi kesejahteraan rakyat tempatan. Jadi, apakah usaha yang dilakukan? Kita akan lihat melalui apakah tindakan mereka. Ada 6 tindakan mereka di negeri yang tertentu serta tokohnya. Okey, cikgu telah keluarkan dalam bentuk jadual. Kamu boleh salin dalam buku tulis kamu untuk memudahkan kamu nampak isi utama. Okey, ada 6 semua, kita akan lihat satu persatu. Contohnya pembangunan sosial ekonomi di Larut Perak oleh Long Jaafar dan Ngah Ibrahim. Yang kedua, pembangunan pertanian yang dilakukan di Kedah oleh Wan Muhammad Saman. Yang ketiga, pembangunan bandar di Johor oleh Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Yang keempat, melalui pentadbiran dan pendidikan di negeri Johor melalui 3 tokoh ini serta di Terengganu oleh Syekhul Islam Terengganu. Dan yang kelima iaitu pembesar Melayu menjadi ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Dan kita boleh lihat melalui Datuk Abdullah Haji Dahan yang merupakan wakil di Negeri Sembilan serta Raja Chulan di Perak. Dan keenam adalah kepimpinan tempatan. Kita juga akan lihat di Sarawak dan Sabah. Kalau di Sarawak melalui Datuk Hakim Iman Abang Haji Musyihi. Di Sabah pula kita akan lihat orang kaya-kaya Haji Muhammad Ashad. Apa yang mereka lakukan? Okey, untuk pembangunan sosio-ekonomi, Long Jaafar ni dia telah membawa kemajuan di Larut. Kamu masih ingatkan Long Jaafar ni siapa? Dia merupakan menteri di Larut. Okey, dia telah membawa kemajuan di Larut lah sehingga Larut ni terkenal dengan pengeluaran biji timah. Okey, dia telah memperkenalkan negeri Melayu ini di pasaran dunia sebagai pengeluar utama biji timah. Dan beliau juga telah menggalakkan pusat pengajian agama dan membina sekolah Melayu matang pada tahun 1826 yang memberikan pendidikan kepada anak tempatan. Okey. Dan legasi disambung pula oleh anaknya iaitu Tengku Menteri Ngah Ibrahim. Okey, Ngah Ibrahim merupakan jutawan nasionalis. Nasionalis adalah mempunyai semangat cinta kepada negeri lah dan seorang yang berwawasan dalam membangunkan ekonomi bangsa. Contoh dia ingin membangunkan ekonominya, dia pergi ke Johor dan menemui Sultan Abu Bakar untuk mempelajari sistem pentadbiran moden semata-mata untuk memajukan daerah Larut. Tetapi kemudiannya usaha dia berakhir apabila beliau ini dijatuhkan hukuman buang negeri ke Pulau Seychelles dan meninggal dunia di Singapura lah. Kamu masih ingat kan bagaimana dia dibuang? Sebab menjadi penentang dalam campur tangan British. Masih ingat kan? Sebab dia dituduh bersubahak membunuh Presiden Perak J.W.W. Bush. Sebab yang ada bukti tu dihukum bunuh kan. Tetapi Ngah Ibrahim ni mereka tiada bukti. British tiada bukti pun, jadi dia pun menjatuhkan hukuman buang negeri sebab dia berpendapat bahawa Ngah Ibrahim ni, sebab British berpendapat Ngah Ibrahim ni seorang yang membahaya yang boleh menjadi penyebar semangat perjuangan dalam menentang British. Jadi dia kena hapuskan ataupun dia kena bawa Ngah Ibrahim ni pergi jauh lah. Jadi dia pun buang negeri ke Pulau Seychelles. Okey, seperti kita tahu Long Jaafar dan Ngah Ibrahim ni dia merupakan tokoh korporat lah, tokoh korporat Melayu yang terulung di tanah Melayu yang kita boleh tinjau dari segi aspek keusahawanannya. Bukan sahaja sebagai penguasa biji timah tetapi juga ladang tebu dan ladang kopi. Okey, ada juga pada masa tersebut satu kota dipanggil kota Ngah Ibrahim. Gambar ni, yang ni, gambar sekarang ni. Kota Ngah Ibrahim ini merupakan tempat kediamannya, tempat tinggal lah, serta juga menjadi pusat pentadbiran Larut. Okey. Yang kedua,
kita lihat apa yang Pembesar Melayu lain buat, okey, dari segi pembangunan pertanian. Okey, ini boleh dilihat di Kedah melalui Perdana Menterinya iaitu Wan Muhammad Saman. Wan Muhammad Saman ni dia terkenal sebagai tokoh pembangunan negeri Kedah kerana dia telah mencetuskan idea membina terusan Wan Muhammad Saman yang bermula dari Alor hingga ke kaki Gunung Jerai Gurun yang telah memberikan kesan kepada pembangunan negeri Kedah, terutamanya bidang pertanian. Sehingga kan kita tahulah Kedah hari ini pun memang terkenal dengan penanaman padi yang luas kan, banyak kan kawasan. Okey, sebab idea tercetusnya membina terusan Wan Muhammad Saman ni sebab beliau ni telah melawat ke Bangkok. Okey, Bangkok, dan dia tengok banyak terusan digunakan di negara tersebut untuk tujuan perairan lah, ke kawasan pertanian. Sebab kita tahu Siam, Thailand pun sangat terkenal dengan pertanian kan. Okey, sebab Perdana Menteri Wan Muhammad Saman ni telah pergi ke sana, jadi dia rasa perlu untuk membina sebuah terusan di Kedah untuk mengairi kawasan pertanian. Jadi dia pun cetuskan idea ni lah. Dan selepas pembinaan terusan ni, tengok gambar ni, okey, yang ni tinggalan sekarang. Okey, telah menyebabkan banyak tanah dibuka untuk penanaman padi dan banyak juga terusan kecil yang dibina kemudiannya lah untuk mengairi kawasan tanah-tanah sawah. Maksudnya sebab dia bina satu terusan yang besar kan, luas. Jadi selepas tu banyak tanah lah yang boleh dimajukan. Kalau dulu banyak kawasan paya, tanah terbiar sebab air tak ada kan. Jadi sebab dia buat terusan ni, air dapat sampai ke tanah tu, jadi mereka boleh membangunkan ataupun boleh menanam padi. Kemudian banyaklah terusan kecil yang sambung buat untuk tujuan mengairi kawasan tanah tersebut. Jadi kita lihatlah, okey, sangat hebatlah idea dia ni, idea Wan Muhammad Saman ni, sebab terusan ni dibina dengan panjang 36 km. Hebat. Kalau dulu boleh bina 36 km punya terusan ni memang hebat lah. Sebab masa tu tak ada alat yang canggih, tak ada teknologi. Okey, mereka hanya menggunakan kaedah sistem kerah dan peralatan tradisional. Peralatan tradisional macam cangkul semua tu lah. Benda korek-korek yang guna tangan tu, dan kaedah sistem kerah ni guna apa dah? Kerja. Okey, cari rakyat-rakyat untuk membuat kerja tanpa diberi upah. Tengoklah, 36 km dari Alor sehingga ke kaki Gunung Jerai di Gurun. Okey, kamu boleh lihat. Lebar dia dalam 7.5 meter dan dalam dia adalah sedalam 1.5 meter. Jadi kita boleh lihatlah kemajuan yang dibawa dalam pembangunan pertanian di Kedah. Okey, yang ketiga kita akan lihat pembangunan bandar. Kalau pembangunan bandar ni kita lihat di Johor melalui Datuk Muhammad Saleh bin Perang ataupun dikenali juga sebagai Datuk Bentara Luar. Okey, dia telah Datuk Bentara Luar ataupun Datuk Muhammad Saleh ni telah melukis peta yang lengkap pertama bagi negeri Johor untuk memudahkan kerajaan menggerakkan pembangunan pertanian, perbandaran dan sistem perhubungan. Okey, boleh lukis satu peta yang lengkap memang hebatlah dalam Pembesar Melayu sendiri. Dan bukan itu saja, Datuk Muhammad Saleh ni dia membangunkan bandar, iaitu mengasaskan pembukaan bandar Muar. Kalau dulu nama dia Maharani, Bandar Maharani ataupun nama sekarang Muar, Endau dan Bandar Penggaram. Nama sekarang Batu Pahat Johor lah. Dan dia beliau juga telah menjawat beberapa jawatan dalam pentadbiran Johor seperti Pesuruhjaya Polis, Ketua Jabatan Ukur dan Ketua Jabatan Tanah. Kalau orang dulu-dulu memang hebat lah. Banyak jawatan mereka boleh pegang dan banyak idea dan hasil ciptaan boleh dibuat lah. Kalau orang dulu boleh buat, kenapa orang sekarang tak boleh maju? Melalui pendidikan lah. Jadi nanti kita akan lihat. Okey, ini peta Johor yang dilukis dan ketepatan ukuran peta ni disahkan oleh pakar-pakar Jabatan Ukur dari London. Dan ini adalah bandar Batu Pahat yang dibangunkan pada tahun 1893 dan dibuka secara rasmi lah pada tahun 1894. Okey, kita akan lihat pentadbiran
dan pendidikan. Okey, yang ni dia menekankan kepada pemodenan dalam pentadbiran dan pendidikan. Kalau Datuk Jaafar bin Mohamed ni, beliau merupakan Menteri Besar Johor yang pertama yang juga dikenali sebagai Datuk Bentara. Kalau tadi itu Datuk Bentara Luar, ini Datuk Bentara. Okey, dalam bidang pentadbiran, di mana Datuk Jaafar ni telah memelihara kedaulatan negeri dengan mengarahkan bendera British iaitu bendera Union Jack ni perlu dikibarkan lebih bawah. Tak boleh letak sama tinggi, tak boleh letak lebih tinggi, tak boleh. Dia kena letak lebih bawah lagi daripada bendera Johor. Maksudnya bendera Johor di atas, bendera British tu yang kedua bawah lah. Dan yang kedua, dia mematabatkan bahasa Melayu dengan menetapkan penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi kerajaan. Yang ketiga, mewajibkan pegawai British berkhidmat di Johor perlu memakai pakaian rasmi kerajaan Johor. Tak boleh pakai kod-kod barat. Ini adalah semata-mata untuk menjaga imej negeri Johor dan memelihara kedaulatan lah. Kita walaupun campur tangan British, tapi kita tak boleh sepenuh-penuhnya dengan arahan mereka. Kita kena ada satu identiti negara ataupun negeri Johor lah. Ini yang dibuat oleh Datuk Jaafar. Jangan tertukar ya, yang di Perak Larut tadi tu Long Jaafar, yang ni Datuk Jaafar. Okey, Datuk Abdul Rahman bin Andak. Okey, ini juga di Johor, merupakan Setiausaha Sulit Sultan. Jawatan yang lain juga melibatkan Setiausaha Kerajaan Johor yang bergelar Datuk Seri Aman Diraja. Okay, beliau ni bertanggungjawab menjaga hubungan Johor dengan British, dan kebijaksanaan beliau adalah dalam diplomasi dan berpandangan jauh dalam mengekalkan kedaulatan negeri. Jadi kebijaksanaan dalam mematahkan perluasan kuasa, sebab Datuk Abdul Rahman ni dia memang bijak. Dia boleh menyebabkan British susah untuk campur tangan. Jadi ini telah menyebabkan British ni tekan beliau. Jadi menyebabkan beliau terus dibesarkan daripada pentadbiran Johor. Jadi ini telah selain daripada itu, bukan sahaja pandai mengekalkan kedaulatan negeri, beliau juga menjadi perintis kepada penubuhan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa yang merupakan badan persuratan terurung ketika itu. Okay, ini yang dibuat oleh Datuk Abdul Rahman. Okey, manakala Datuk Muhammad Ibrahim Munshi pula bergelar Datuk Bentara Dalam. Okey, yang ni Datuk Bentara Dalam yang merupakan Ketua Jabatan Pelajaran Johor pertama, sehingga kan digelar sebagai Bapa Pendidikan Melayu Johor. Okey, Datuk Muhammad Ibrahim Munshi ni menggalakkan perkembangan pendidikan moden melalui penubuhan Jabatan Pelajaran dan sekolah-sekolah di Johor. Yang kedua juga membentuk Jawatan Kuasa Pelajaran Peringkat Negeri yang terdiri daripada pelbagai latar belakang tokoh lah, contoh tokoh birokrat, agama, masyarakat lah, sebab untuk semata-mata memajukan pendidikan negeri Johor. Yang ketiga, Datuk Muhammad Ibrahim Munshi juga telah mendesak agar diwatakan pendidikan wajib kepada kanak-kanak Johor. Nampak tak? Orang dulu sangat tekankan juga kepada kepentingan pendidikan. Okey, untuk di Terengganu melalui Syekhul Islam Terengganu ataupun nama penuh adalah Syed Abdul Rahman bin Syed Muhammad bin Syed Zainal Abidin Idrus. Kamu tak perlu ingat pun nama panjang, kamu just ingat Syekhul Islam Terengganu lah, ataupun gelarannya Tok Pala. Okey, Tok Pala ni merupakan pembesar istana lah yang dilantik sebagai Syekhul Islam dalam pemerintahan Sultan Zainal Abidin III. Okey, merupakan tokoh penting dalam memberikan nasihat dan semangat perjuangan kepada Sultan ketika berhadapan dengan perluasan kuasa British di Terengganu, termasuk terlibat dalam pengubalan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Masih ingat lagi kan undang-undang ni kan? Syekhul Islam ni juga memainkan peranan penting lah masa mengubah undang-undang ini. Kita boleh lihatlah bagaimanakah kehebatannya dalam pentadbiran negeri Terengganu. Okey, nombor 5 pula kita akan lihat
golongan bangsawan ataupun pembesar Melayu yang menjadi anggota ataupun ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, ada dua, iaitu Datuk Abdullah Haji Dahan yang merupakan Undang Luar Rembau ke-18. Masih ingat lagi kan nama jawatan di Rembau ataupun di Negeri Sembilan, sebab mereka mengamalkan adat pepatih. Jadi jawatan pun mereka guna yang ni. Anak buah, bapa, lembaga, undang. Yang tertinggi adalah yang Tuan Besar lah. Manakala Datuk Abdullah Haji Dahan ni merupakan undang. Okey. Satu jawatan lah, macam menteri juga lah. Menteri peringkat negeri lah. Okey. Yang kedua adalah Raja Chulan yang merupakan Raja di Hilir Perak. Okey, Raja di Hilir. Jangan pening tau, ini jawatan mereka ataupun kita kata menteri lah. Satu jawatan menteri macam tu. Okey. Mereka merupakan golongan bangsawan yang dilantik dalam ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, dan dalam sebagai ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan, mereka boleh mengemukakan tuntutan lah kepada British. Okey, di mana tokoh-tokoh ini mereka telah menuntut untuk pembentukan regimen askar Melayu Diraja. Okey, ini gambar dia. Okey, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan bangsa. Yang kedua adalah mendesak British untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak watan. Anak-anak watan ni anak negeri lah. Khususnya dalam perkhidmatan awam. Iaitu banyak mengambil orang negeri sendiri daripada mengambil orang luar ataupun orang asing. Jadi mereka mendesaklah British ni untuk bagi peluang pekerjaan kepada anak-anak negeri. Okey, terutama dalam perkhidmatan awam. Okey, di Sabah Sarawak pula kita lihat pemimpin tempatan mereka. Okey, yang pertama iaitu Datuk Hakim Iman Abang Haji Musyidi. Okey, semasa pentadbiran Brok di Sarawak, beliau ni ataupun Datuk Hakim Iman ni berperanan penting dalam hal ehwal Islam. Di mana Datuk Hakim ni beliau lah memulakan pengajian Islam yang lebih formal di Sarawak. Kalau dulu kita kata macam sekolah pondok, sekolah yang tidak formal, tetapi beliau rasa penting untuk menjadikan pengajian Islam ni lebih formal di Sarawak. Jadi melalui penubuhan Madrasah Al-Musyidiyah di Kuching. Okey, yang kedua pula adalah Datuk Hakim Imam Abang Haji Musyidi juga bersama-sama dengan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan Abang Haji Bohasan telah menubuhkan sebuah sekolah khas untuk kaum wanita yang dikenali sebagai Sekolah Kajang. Okey, yang mempelajari ilmu agama. Kau tengok nama sekolah wanita ni adalah Sekolah Kajang lah. Okey, pada tahun 1925 juga Abang Haji Musyidi ni telah dilantik menjadi Datuk Hakim dan juga ahli majlis tertinggi serta ahli tertinggi dan Majlis Negeri Sarawak. Dan pada tahun 1932 juga, okey, dilantik sebagai Datuk Imam. Okey, juga telah mengasaskan Majlis Syukuh Islam yang kemudian dikenali sebagai Majlis Islam Sarawak. Nampak tak bagaimanakah kepimpinan tempatan ni? Hebat. Okey, yang kedua kita lihat di Sabah melalui orang kaya-kaya Haji Muhammad Ashab. Okey, yang merupakan ketua anak negeri semasa pentadbiran SBUB, di mana Haji Muhammad Ashab telah membantu pegawai daerah sebab dia merupakan wakil ataupun kita kata ketua anak negeri lah. Jadi telah membantu pegawai daerah pada masa tersebut untuk menjalankan pentadbiran pada peringkat daerah, di mana tugasnya adalah menjaga keamanan, mengutip cukai, mengurus hal ehwal berkaitan dengan pembahagian tanah dan memajukan pertanian dalam masyarakat tempatan. Serta Haji Muhammad Ashab juga telah menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri yang mengendalikan kes berkaitan hukum, adat dan syariah lah. Okay, selepas itu kita melihatlah bahawa sejarah ni telah membuktikan negara kita ni memiliki tokoh-tokoh kepimpinan yang sangat hebat dan berwibawa. Dan tokoh-tokoh ini telah berusaha untuk membawa kemajuan dan pemodenan untuk negeri mereka serta untuk kesejahteraan rakyat. Jadi
wajarlah untuk kita belajar ataupun kita lihat kewibawaan pemimpin terdahulu, kita patut hayati dan menjadikan mereka sebagai inspirasi untuk membina kecemerlangan diri kita, bangsa dan negara. Walaupun negara kita mengalami pandemik, tapi kita kena ambil iktibar, ambil semangat tokoh-tokoh dahululah. Lihat bagaimana mereka dahulu dapat majukan walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Contoh kita lihat pembangunan pertanian di Kedah tadi cikgu cakapkan, walaupun guna peralatan tradisional, tak ada teknologi, tak ada mesin sebagainya, tapi boleh membuat terusan yang hebat walaupun hanya menggunakan peralatan tradisional. Jadi sekian saja, terima kasih.